Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif al-imam Tajuddin Abdul Fadli Ahmad ibn Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Syekhil Makinuddin Al-Asmari rahimahullah ta'ala wa kana min as-sab'atil abdali qala kuntu fi ibtida'i amri ukhayyitu ataqawwatu min zalika wa kuntu a'addu kalami bin nahari fa idza jaa al-masa'u hasabtu nafsi fa ajidu kalami qalilan fama wajadtu fihi min khairin hamidtullaha wa syakartuhu alaihi wa ma wajadtuhu fihi min ghairi zalika tubtu ila Allahi wa astaghfartuhu ila ansara badalan radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, malam ni insyaAllah kita sama-sama mengambil manfaat dari mutiara-mutiara hikmah daripada Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala yang disusun dalam kitab Tajul Arus. Terjemahannya adalah mahkota pengantin ataupun secara kontekstualnya adalah mutiara hikmah. Pertama saya mohon maaf kerana sepatutnya saya bawa lagi nusrah kitab yang hanya sempat bawa dalam 7 naskah kalau tak silap saya dalam kuliah yang lalu. Tapi atas kesibukan yang ada tu terlepas pandang untuk menempah daripada penerbit. Jadi insyaAllah yang akan datang saya akan bawa tu. Dan mohon ada ketua kelas maklumkanlah berapa Balik kelang siap. ada berapa nusrah yang diperlukan supaya senang saya maklumkan pada penerbit dan akan bawa ke sini pada bulan hadapan insyaAllah. InsyaAllah. Jadi saya terpaksa, saya sendiri pun tidak ada nuskhah tersebut. Tak apa, saya guna yang PDF yang memang Arabic. Yang ada ni adalah Arabic, di bawahnya tu terus ada terjemahan daripada Syekh Makinuddin Al-Asmar. Moga-moga Allah merahmati beliau. Dan adalah beliau ni termasuk daripada 7 wali abdal, menceritakan bagaimana mujahadah perjalanan beliau menuju kepada ridha Allah Ta'ala. Saya pada awalnya kata beliau, pada urusan saya menuju pada ridha Allah, saya bekerja menjahit, tukang jahit. Dan saya itu mencari makan daripada pekerjaan saya, teller lah. Dan saya itu setiap hari saya akan bilang percakapan saya pada waktu siang. Jadi waktu bekerja kan, awak datang tanya nak baju macam mana, nak kain macam mana, nak fashion macam mana, ada bercakap. Jadi saya bilang. Dan apabila datang waktu petang, dah habis waktu kerja, saya buat akaun balik, saya kira balik, muhasabah diri saya. Saya dapati rupanya percakapan saya tak banyak. Berbeza dengan kita, kadang-kadang kita itu bercakap terlampau banyak sehingga terkeluar perkara-perkara yang tidak perlu. Lebih parah, mungkin terkeluar perkara-perkara yang haram. Jadi kalau beliau tidak banyak, dan itu pun beliau masih buat postmortem lagi. Apa yang saya dapati di dalam percakapan saya itu daripada kebaikan, lalu saya lantas memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan saya bersyukur kepada Allah. Dan apa yang saya dapati di dalam percakapan saya itu yang lain daripada yang elok. Beliau tak sebut tak elok, tapi yang lain daripada yang elok, mana kurang elok lah.
Bukan makna kata mungkin perkara haram, mungkin tidak sampai begitu. Tapi kan kedudukan orang-orang yang hampir dengan Allah ni sebenarnya disebut hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perkara yang baik di sisi orang-orang yang baik-baik itu masih dianggap kurang manis, kurang elok di sisi orang yang hampir. Kita bagi contoh mudah sajalah. Kalaulah takdirnya hari ini hari jadi kita. Kita ni jenis pergi kerja naik LRT. Jadi kita naik LRT, orang-orang dalam LRT itu tak kacau kita, sudah baik. Kalau ada yang mengganggu keselesaan kita, kan, itu kan dah tak baik. Kemudian bila kita sampai ke office, kalau kawan seoffice kita tegur kita, misalnya dia kata, awal lagi ni, dah breakfast ke belum? Dah kira baik. Tapi kalau dia diam, tak sembang, kita rasa orang dalam LRT tak ada yang sembang dengan kita. Semua tak pandang kita pun, masing-masing tengok gadget, taklah pandang pun muka kita. Kita rasa okey, sebab dia bukan orang yang rapat sangat dengan kita. Tetapi kalau sampai kawan seoffice kita masuk office semua buat tak tahu, kita rasa semacam. Tapi kalau mereka sudah tegur, apa khabar? Dah makan ke? Sihat ke? Sudah memadai. Sebab dia agak rapat dengan kita. Tapi hari itu kan hari jadi kita. Mereka tak wish pun hari jadi, tak apalah. Mereka pun bukan tahu hari jadi kita. Tapi kalau pasangan kita tak wish hari jadi, macam mana agaknya? Sampai esok, sampai minggu depan tak ada apa-apa. Kan kita terasa, kerana pasangan kita tu orang yang mukarrab. Mungkin lelaki tak sangat, tapi kalau perempuan mungkin lebih sensitif. Kalau suami tak wish hari jadi dia, sampai dah sampai boleh lupa pula birthday saya tahun ni, kan. Boleh jadi isu. Kalau kawan seoffice tak mengapa. Itu level-level, benda yang sama. Tetapi oleh kerana kedudukan itu berbeza, maka masing-masing itu dinilai baik atau tidak baik. Jadi yang kurang baiklah, maka aku bertaubat kepada Allah Ta'ala dan aku memohon ampun kepadanya. Sehinggalah beliau itu akhirnya diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi salah seorang daripada wali abdal. Moga-moga Allah redha kepada beliau. Qala rahimahullah ta'ala, wa'lam annahu idza kana laka wakilun yuhasibu nafsahu wa yuhakkikuha fa anta la tuhasibuhu limuhasabatihi nafsahu, wa in kana wakilan ghayr muhaqil li nafsihi fa anta tuhasibuhu wa tuhakkikuhu wa tubalighu fi muhasabatihi. Jadi Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala cuba membuka fikiran kita, pentingnya kita itu muhasabah diri kita sendiri. Kita self criticism. Kita tengok di mana kekurangan, ada kecuaian diri kita, lalu kita bertaubat kepada Allah dengan memberi bandingan. Kata beliau, sekiranya kamu mempunyai seorang wakil ataupun staff yang mana dia ni sentiasa cek diri dia, apa-apa yang dia buat, dia akan audit balik, dia akan semak balik. Jadi bila kamu tahu kamu ada staff yang pesen macam tu, dia ada checklist dia akan perbetulkan balik mana yang silap, maka kamu tidaklah begitu-begitu menghitung dia, menyemak dia. Tak apa, kalau staff yang ni okey, saya dah boleh lepas dia, saya dah boleh percaya dia. Tetapi kalaulah staff kamu itu tidak demikian, asyik cuai, yang suruh buat tak tahu, yang minggu lepas suruh buat belum lagi, yang bulan lepas pun baru buat sikit, bila tanya baru cari file. Jadi kalau ada staff yang macam ini, tentulah kita itu cek dia selalu. Kita bahkan mungkin mubalaghah, agak berlebihan di dalam menyemak kesalahan dia. Jadi begitulah kita sepatutnya melakukan kepada diri kita. Fa'ala haza yang bagilaka ayyakuna amaluka kulluhu lillah. Maka sepatutnya macam inilah perbuatan kamu berkaitan dengan amalan kamu kepada Allah tu, kamu semak, kamu cek, kamu lihat kekurangannya, kamu perbaiki dan sebagainya. Wala tara annaka taf'alu fi'lan wallahu ta'ala la yuhasibuka wa la yuhaquka. Wa idza waqa'a min al-'abdi zambun waqa'a ma'ahu zulmatun. Fa mithalul ma'siyati kan-nari wa zulmatu dukhanuha. Jadi jangan kamu tu menyangka bahawa kamu membuat satu perbuatan padahal Allah tidak audit kamu. Allah tidak ambil kira tentang perbuatan kamu, jangan. Kan kadang-kadang kita rasa kalau boleh lepas atas dunia ni, kita lepas.
Padahal Allah Ta'ala ada catatan amalan kita, besar ataupun kecil. Jadi apabila berlaku daripada seorang hamba itu dosa, maka berlaku dengannya itu satu kegelapan. Contoh maksiat ini umpama api, dan kegelapan itu adalah asapnya. Kaman auqada fi baitin sam'ina sanatan ala tarahu yusawwidu. Kalau satu orang tu dalam rumah dia asyik masak dengan kayu api selama 70 tahun, takkanlah tidak jadi berjelaga. Ada satu kedai dekat Terengganu saya lalu, nama kedai tu Bawah Sak Api. Mungkin satu orang lalu bawa sak api kan, kalau bakar pakai kayu lain bau dia. Bau satu, tapi dia akan meninggalkan jelaga. Lama-kelamaan dia jadi hitam, makin hitam, makin hitam. Jadi itu adalah ibarat dosa. 70 tahun itu ibarat umur kita. Kalau kita sentiasa melakukan dosa, tentulah lebih hitam lagi. Demikianlah hati akan menjadi hitam dengan maksiat. Fala yaghuru illa bitaubati ila Allah. Maka tidak akan jadi bersih hati tersebut kecuali dengan jalan taubat kepada Allah Ta'ala. Fasara zullu wa zulmatu wal hijabu muqarinatun lil maksiyati. Jadi kita kena ingat kadang-kadang kita ditimpa satu kehinaan, kita rasa satu tak nampak jalan kehidupan kita, kita rasa tertutup dari kebaikan. Itu semua adalah pengiring kepada maksiat. Jadi kita kena cek balik. Mungkin banyak maksiat yang kita masih belum bertaubat. Maka pengiringnya ada. Pengiringnya adalah kehinaan, kegelapan dan juga hijab. Fa idza tubta ila Allah zalat atharuz zunub. Apabila kamu benar-benar bertaubat kepada Allah, barulah hilang kesan-kesan dosa tadi. Wala yadkhulu alaika al-ihmalu illa bi ihmalika an mutaba'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan masuk kepada kamu al-ihmal. Al-ihmal ni asalnya dicuaikan. Maknanya kadang-kadang kita rasa macam kehidupan kita itu terumbang-ambing. Macam tidak ada yang membimbing, tidak ada yang memandu kita. Seolah-olah kita ni tidak dipedulikan. Kenapa jadi begitu? Illa bi ihmalika an mutaba'ati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tidak berlaku melainkan kamu sendiri mencuaikan daripada mengikut jalan yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsulu laka rif'atu inda Allah Ta'ala illa bi mutaba'ati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak akan terhasil bagi kamu tu satu ketinggian di sisi Allah. Kalau di sisi manusia mungkin manusia boleh kagum juga dengan ahli maksiat, manusia boleh juga mengangkat dan mempopularkan ahli maksiat, tetapi di sisi Allah tak mungkin kamu akan dapat ketinggian kecuali dengan satu jalan, iaitu mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mutaba'atu lahu alaihi salatu wassalamu ala qismaini. Dan mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada dua jenis. Pertama jaliyatan, wasani khafiyatan. Pertama mengikut secara terang-terangan, orang boleh nampak, orang boleh nilai. Dan yang kedua mengikut pada Nabi SAW secara tersembunyi. Ini tidak ada orang tahu. Ini hanya rahsia kita dengan Allah Ta'ala sahaja. Fal jaliyatu kas salati was siyami waz zakati wal haji wal jihadi wa ghairi zalika. Yang mengikut kepada Nabi SAW secara terang-terangan adalah seperti mendirikan solat, melakukan ibadah puasa, membayar zakat, menunaikan haji, berjihad di jalan Allah dan lain-lain. Itu orang boleh nampak. Nanti nak musim haji orang nampak, oh jemaah kita Taman Sewangsa, orang lorong ni berapa orang pergi haji, lorong ni berapa orang pergi haji. Orang boleh nampak, orang boleh tahu. Wal khafiyatu anta ida al-jam'a fi salatika wa tadabbura fi qira'atika. Yang tersembunyi bahawa kamu itu mengikatkan jamak, kehimpunan dalam solat kamu itu antara zahir dan batin. Sebab kita kalau yang zahir saja mudah, pergerakan bacaan itu mudah. Tapi yang batinnya, yang kita benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita benar-benar merealisasikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat saya,
ibadah haji saya, hidup saya dan mati saya semata-mata kerana Allah tu, itu susah. Nak merealisasikan itu susah. Jadi kita himpunkan dalam solat itu yang zahir dan batinnya. Dan tadabbur, mengambil pengajaran di dalam kamu membaca Al-Quran. Kadang-kadang ni nak musim apa tu, bulan puasa ni, jangan hanya persaingan dah berapa muka surat, dah khatam ke belum, itu bagus juga. Tetapi juga persaingan dengan diri kita sendiri, dah sekadar mana kita beramal, mengambil faham daripada apa yang kita baca daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza fa'alta ta'ata kas-salati wal qira'ati, dan apabila kamu melakukan sesuatu ketaatan seperti ibadah solat dan juga membaca Al-Quran, walam tajid fiha jam'an wala tadabbura, padahal kamu tidak dapat pun menggabungkan antara ketaatan zahir dan batin dalam solat, dan juga tidak tadabbur, mengambil pengajaran daripada apa yang kamu baca Al-Quran, fa'lam anna bika maradan batina, ketahuilah bahawa kamu tu ada penyakit. Ni kita self diagnosis diri kita. Aku kalau baca Quran tak rasa apa pun, tak dapat apa pengajaran pun. Mungkin itu indikasi simptom kita ada penyakit batin, min kibrin. Mungkin kita ada sikap takabur. Takabur ni bukan pakai baju cantik, bukan naik kereta mewah, bukan duduk rumah besar, takabur. Tapi takabur itu dia menolak kebenaran dan memandang hina kepada manusia yang lain. Ataupun ujub, kita merasa bangga diri. Aw ghairu zalika, qala Allah Ta'ala, sa'usrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan daripada memandang kepada ayat-ayat aku itu orang-orang yang takabur di muka bumi ini tanpa hak. Sebab kita memang tidak berhak untuk takabur. Fa yakunu misaluka kal mahmumil ladzi yajidu fi famihi sukra murra. Jadi jadilah kamu ni macam orang demam. Bila dia makan benda manis dia rasa pahit. Kan kadang-kadang orang tak sihat, dia makan benda pun rasa tak sedap. Jadi bukan salah makanan, dia yang sakit. Saya ingat Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah Ta'ala, dia cerita tentang orang yang tengok, dia kata apa cuaca nak hujan, padahal dia tak buka cermin mata hitam ni. Jadi bukan salah cuaca, salah dia. Buka dah dulu cermin mata baru nampak. Kita ni berpenyakit. Jadi benda yang sepatutnya manis kita rasa pahit. Fal maksiyatu ma'azzulli wal iftiqaru khairun minat ta'ati ma'al izzi wal istikbari. Maka maksiat yang kita lakukan dalam keadaan hati kita tu merasa hina, merasa berhajat pasrah kepada Allah, itu lebih baik daripada ketaatan yang kita lakukan dalam keadaan kita merasa besar diri dan takabur. Kena hati-hati ya. Kau orang salah, dia pusing ayat, dia kata ustaz ni mengajar, dia kata maksiat lagi baik daripada ketaatan. Waliyahzubillah. Mana pula maksiat lebih baik daripada ketaatan? Ketaatan lebih baik daripada maksiat. Nak beritahunya maksiat batin itu bahaya. Sekira-kira orang tu tergelincir dalam maksiat, bila dia sedar dengan maksiat dia itu, dia rasa hina diri, dia rasa takut, dia rasa gurun. Itu lebih baik daripada orang yang zahirnya taat, sembahyangnya, sedekahnya, tapi dia rasa bangga diri, dia rasa takabur. Kerana itu juga adalah maksiat yang batin. Itu bahaya. Bahkan kalau kita lihat dengan takabur itulah Iblis terlontar jauh daripada rahmat Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis tu enggan untuk patuh kepada Allah dan dia itu takabur. Qala Allah Ta'ala hikayatan an sayyidina Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wa atamus salam, faman tabi'ani fa innahu minni. Jadi nak menceritakan pentingnya ikut kepada sunnah Nabi SAW ini, diambil daripada ayat suci Al-Quran yang mana Allah berfirman menceritakan kalam Nabi Ibrahim AS, yang mana beliau berkata, faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang ikut kepada saya, maka dia daripada saya. Bukan siapa yang darah daging saya, bukan siapa yang dilahirkan oleh isteri saya. Boleh jadi orang tu memang orang bangsa lain, kulitnya hitam tak sama macam kita, tapi dia daripada kita. Apa syarat dia? Ittiba'.
faman tabi'ani, siapa yang ikut saya maka dia daripada saya. Fa mafhumu hadza anna man lam yattabi'hu laisa minhu. Maka difahami daripada kalam beliau, siapa yang tidak ikut kepada seorang nabi maka dia bukan daripada golongan nabi. Wa qala ta'ala hikayatan an Nuh alaihi wa ala nabiyyina al-Mustafa azkas salati wassalam, inna bani min ahli. Nabi Nuh alaihi salam ketika anaknya tidak mahu ikut kepada dakwah beliau, maka Nabi Nuh berkata, sesungguhnya anakku daripada keluargaku. Memang zahir anak kita kan keluarga kita. Fa ajabahu subhanahu biqaulihi ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan kedudukan yang sebenar dengan firman-Nya, qala ya nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu soleh. Wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan daripada keluarga kamu, sesungguhnya itu merupakan amalan yang tidak soleh. Kerana apa? Kerana tidak mahu ikut kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam, walaupun anak beliau. Fal mutaba'atu taj'alu tabi'a ka'annahu juz'un minal matbu'. Maka ikut kepada sunnah itu menjadikan orang yang mengikut itu sepertinya satu juzuk, satu komponen daripada yang diikuti. Wa in kana ajnabiyyan ka Salman al-Farisi. Walaupun dia itu orang asing, foreigner, seperti Salman al-Farisi, dia daripada Parsi, bukan orang Arab, bukan orang Quraisy apatah lagi. Tapi dia sebahagian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia ikut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf dengan sabda baginda, Salman minna ahlul bait. Salman daripada golongan kami ahlul bait. Wa ma'lum anna Salman min ahli Faris. Sedangkan sedia maklum bahawa Salman asalnya orang Parsi, bukan orang Quraisy. Walakinna bil mutaba'ati qala anhu sallallahu alaihi wasallam ta'lima. Akan tetapi dengan sebab dia itu ikut kepada Nabi SAW, Nabi memberi satu pengajaran bahawa itulah yang menjadi syarat seseorang itu tergolong daripada golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa taala. Tak ada soalan. Ini saya kan ngelepas ada nak tanya soalan, tapi yang situ saya nak cepat. Bila saya tenang tak ada soalan, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana. Amin. Wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Azam terus.